Pengadilan Seni Bina Morish yang menjadi paksi kepada pengembangan syiar Islam di Pulau Pinang atau Pulau Mutiara. Masjid Kapitan Keling ini juga punya cerita tersendiri bagi figura bernama Datuk Haji Kamarudin Abdullah atau lebih mesra dikenali dengan panggilan Brother Kamarudin. Kerana di sinilah anak jati Pulau Pinang ini yang dilahirkan dalam keluarga beragama Kristian Katolik dalam berjaya menggerakkan satu aktiviti dakwah menerusi pertubuhan penyebaran Islam antarabangsa Pulau Pinang atau ringkasnya IPSI Pining pada tahun 1995. Iaitu setelah 9 tahun beliau melafazkan kalimah syahadah, tanda mengakui Allah yang Esa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan saya naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. I bear witness there is no God worthy of worship except Allah, and I bear witness Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Syukur alhamdulillah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kehendak Allah SWT segala-galanya. Ala kulli hal, di mana saya dihadiahkan senaskah Quran dalam bahasa Melayu terjemahan oleh kakak kandung saya ketika saya umur 18 tahun. Dan sudah pastinya saya tidak tahu berbahasa Arab, dan terjemah itulah yang membantu saya. Dan surah yang pertama saya jumpa dalam Quran ketika saya buka first time, pertama kali saya buka adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menerangkan konsep ketuhanan yang begitu tepat, begitu sempurna dan begitu logik. Sesungguhnya Allah itu Esa, segalanya bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung dengan sesiapa. Tidak dia beranak dan tidak dia diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Ini pencipta. Inilah detik permulaan saya dengan Al-Quran. Dan saya juga jumpa salah seorang tok guru saya yang juga memperjelaskan surah Al-Ikhlas dengan sangat baik, yang ini almarhum Syekh Ahmad Didat. Dia sendiri juga memberi penerangan surah Al-Ikhlas dengan sangat cantik. Sudah pastinya ibu boleh terima, kakak boleh terima, cuma bapa tidak terima. Dan bapa pun meninggal dunia dalam agama Nasrani. Dia tidak terima. Cuma keluarga bapa barulah tahun inilah dapat saya berjumpa lebih mesra, dan boleh dikatakan selepas bersyahadah sebelah bapa saya ni macam tidak ada hubungan. Tapi kakak saya seorang yang masih beragama Nasrani Kristian, hubungan akrab, hubungan baik. Setiap kali saya ke Kuala Lumpur, saya akan ziarah dia, dan dia pun datang Pulau Pinang boleh diziarah. Hubungan kekeluargaan itu mantap, walaupun sekali-sekala berlakulah kan adik-beradik kan. Tapi dari segi pahaman agama walaupun kita berbeza, tetapi tali persaudaraan kekeluargaan dengan kakak saya mantap insya-Allah. Dua lafaz pengakuan yang diucap menyuntik iktikad yang kuat kepada Kamarudin untuk menjadikan agama Islam sebagai satu cara hidup, di samping berazam untuk menyelamatkan lebih ramai lagi hati-hati ikhlas untuk bersamanya ke jalan yang benar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ubaidah bin Syamid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka Allah mengharamkan ke atas mereka api neraka. Dan perlu diketengahkan kepada kepimpinan agama negara, di mana zaman saya peluk Islam 38 tahun sudah. Tidak ada sebarang kemudahan untuk saudara baru. Peluk Islam zaman tu tidak ada satu unit dakwah ke unit ukhuwah ke di Jabatan Agama Islam. Saya peluk Islam pun dengan tangan Tok Haji dulu. Saya mungkin dibiarkan 6 hingga 10 tahun tanpa sebarang panduan. Yes, berlaku. Ini realiti. Mungkin tidak ada kemudahan zaman itulah. Tapi
Allah Ta'ala letak dalam naluri saya ni keinginan nak tahu, ingin kaji dan ingin belajar banyak. Malah ketika tu saya umur 19-20 tu saya baca buku-buku yang pelik juga, buku-buku tulisan orang yang anti hadis pun saya baca. Tapi alhamdulillah mantaplah keyakinan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tidak ada kemudahan, tapi zaman sekarang alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua jabatan agama Islam seluruh Malaysia dan juga saya yakin JAKIM ada kemudahan unit-unit tertentu termasuk pelajaran kebajikan untuk saudara baru. Zaman saya tidak ada, zaman saya merangkak. Dan beberapa guru-guru saya jumpa dalam perjalanan yang telah bantu saya untuk pertama sekali membantu saya dalam fikrah atul Islamiyah, the worldview of Islam. Ramai orang kata dia Islam tapi dia tak faham worldview Islam ni. Al-fikrah atul Islamiyah itu, Islam itu syamil, kamil, syumul. Dan yang banyak saya baca ketika itu buku karangan Syekh Qutb rahimahullah, Al-Syahid Syekh Qutb Al-Mawdudi. Dan dia, buku-buku ini telah memberi saya satu kekuatan. Tafsir Amkah, ini semua memberi satu kekuatan yang menjadi inspirasi untuk menubuhkan IFSI tidak lain tidak bukan almarhum Syekh Ahmad Didat. Sekitar pekarangan Masjid Kapitan Keling di Georgetown menjadi tapak mula kepada Datuk Haji Kamarudin memulakan kerja-kerja dakwahnya. Fokus utama IFSI ketika itu bertindak sebagai pemandu pelancong yang memberi penerangan tentang keindahan dan sejarah Masjid Kapitan Keling sambil menerangkan mengenai Islam menerusi bahan bacaan yang disediakan oleh petugas IFSI. Segala puji-puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama-tama sekali membuka hidayah kepada saya untuk datang ke Masjid Kapitan Keling pada tahun 1990 untuk menunaikan doa fardu solat asar. Di situlah saya jumpa pelawat-pelawat yang datang dari berbagai negara dan dipersilakan mereka masuk. Dan kemudian hari ke hari saya committed untuk datang tiap-tiap hari walaupun itulah pertama kali sebab ramai pelancong datang. Dan mereka nak lihat seni bina kecantikan masjid. Dan saya diilhamkan oleh Allah Ta'ala dengan didikan guru-guru saya untuk sharing, kongsi tentang keindahan dan kecantikan Islam. Dan sudah semestinya dengan sokongan pengurusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa karya Masjid Kapitan Keling yang memberi sokongan kepada saya untuk terus menjalankan usaha-usaha menyantuni pelancong-pelancong. Daripada tahun 1990 sampailah hari ini. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, bila kita tolong agama Allah, Allah pasti tolong dengan berbagai cara dan kehendak semasa, keperluan semasa ketika itu. Selepas mustua ini sebagai langkah pertama dakwah, saya secara peribadi dengan rakan-rakan saya mula menganjurkan public talk luar dari masjid di dewan-dewan tertentu. Itu program kedua, public talk yang menjemput penceramah-penceramah dari antara bangsa. Kemudian dari situ kita masuk pula arena kedua, iaitu pencetakan buku-buku, risalah-risalah tentang agama Islam dalam berbagai bahasa. Dan dari situ kita masuk pula forum antara agama, menjadi panelis forum antara agama. Kemudian kita buat street dakwah. Lebih kurang 20 program selepas bermula daripada masjid sampailah hari ini dengan adanya info center di Masjid Kapitan Keling di bawah menara, di bawah naungan karya Masjid Kapitan Keling. Dan pada semasa yang sama, saya sebagai ketua biro mengusahakan tempat itu dan sekaligus Allah memberi kekuatan untuk kami menyewa satu bangunan di luar masjid untuk terus melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah, islah, kebajikan kepada rakan-rakan non-Muslim kita terutama sekali dan Muslim. Begitulah berkembang dia. Hari ini kita telah menyantuni usaha dakwah di beberapa negara, terutama sekali New Zealand. Selepas berlaku tembak-menembak yang mengakibatkan kematian 52 Muslim, Masjid Nur Christchurch mula membuka masjid dan saya dapat peluang untuk ke sana dengan membawa Al-Quran terjemahan, buku-buku dan cetakan IFSI. Itu dari New Zealand, kemudian ke Australia, Tasmania, kemudian ke Jepun, Hong Kong, di Eropah, England dan Afrika Selatan. Beberapa negara seperti Maldives telah mendapat manfaat, Thailand, Hong Kong
Beberapa negara telah mendapat manfaat dari usaha yang bermula di rumah Allah, Masjid Kapitan Keling yang penuh barakah yang mulia ini. Di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Begitulah Dr. Siti Mariam, salah seorang anak Datuk Haji Kamaruddin yang minat menjadi sukarelawan walaupun beliau sibuk bertugas sebagai seorang doktor di Hospital Sultanah Bahiyah, Alusta, Kedah. First of all, Alhamdulillah, dah lama sebenarnya berada dalam jalan volunteer sejak kecil. Masa kecil-kecil tu saya ikut ayah, tengok ayah buat dakwah. Tak buat pun lagi, bila dah naik usia 7 ke 18 macam tu, ayah train. Alhamdulillah, ni jalan dakwah ni jalan-jalan para anbiya. Saya memilih diri saya sendiri untuk merasai pengalaman dakwah kepada orang bukan Islam untuk sampaikan ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua adalah perintah Allah untuk menyebarkan Islam, untuk share kasih sayang Nabi Muhammad SAW pada manusia di seluruh dunia, insya-Allah. Dan bila membuat volunteer ni, saya juga menambah ilmu pengetahuan dalam diri saya lah, untuk saya memahami ajaran Islam yang sebenar. Bila saya sampaikan Islam juga pada masa yang saya sedang mengajak diri saya juga untuk mengenal Allah, untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk memahami dan menghayati ajaran Islam. Dan saya berharap bila saya berkongsi tentang Islam pada orang-orang yang telah mendengar tentang buruknya Islam, kita dapat clearkan perception toward misunderstanding of Islam. Kerana ada yang nak dengar, ada yang tak nak dengar. Ada yang nak jalan je tengok masjid lepas tu keluar. Ada yang datang nak dengar, bersedia nak dengar, nak ikut tour kita kan sampai. Malah ada yang berminat untuk bertanya lebih lanjut tentang Islam. Ada yang berminat minta Al-Quran. PSI ada bagi free Al-Quran kepada orang yang bukan Islam. So jadi kita bagi. Ada yang kita offer free Al-Quran tak nak. Ada yang dia join tour tu sekerat half separuh je jalan. Lepas tu kemudian dah tak berminat. That's normal. Ada yang habis tu bertanya, berminat macam mana cara nak masuk Islam. Ya, memang sangat daif, sangat kerdil. Dia bermula seorang diri. Merata tempat saya bermusafir mencari bantuan, hampir bantuan tidak sampai. Daripada swasta sampai kerajaan tidak ada. Dan sampai hari ini pun nampak gah bangunan HIPSI, kami tidak ada sebarang geran kerajaan, tak ada. Walaupun kami dah tulis surat banyak kali, bertimbun surat, selalunya duka cita, tak pernah ada sukacita. Itu satu realiti lah. Yang saya masih ingat lagi, nak dapat leaflet macam ni, nak bagi kat rakan-rakan non-Muslim ni, cukup payah. Memang hampir saya bermusafir ke Kuala Lumpur, sampai orang tak nak bantu, orang peli, kan, bapa buang masa. Ini kata-kata yang cukup negatif lah. Dan memang susah masa tu. Tapi hari ini Allah Ta'ala bagi kat saya ni, sampai tak ada tempat nak letak. Sampai tak ada tempat nak letak, begitu banyak Allah bagi. Dan sekali kami mencetak 10,000. Dan Alhamdulillah baru-baru ni kita mencetak lebih kurang 1 juta leaflet diberi secara percuma di seluruh dunia. Asalnya sangat susah. Saya masih ingat lagi pada tahun 1990-an, seorang diri, orang tak kenal kita, ya, kena halau keluar daripada masjid banyak kali. Pernah berlaku, ya. Pergi jumpa penderma pun, penderma kata ini kerja buang masa. Ini semua kata-kata yang cukup negatif, yang tidak memberi semangat. Namun demikian, lama kelamaan Allah Ta'ala tolong. Dan of course antara lagi pengalaman pahit ini, nak bina satu jemaah IPSI ini bukan senang. Apatah lagi jemaah IPSI ini terdiri berbilang kaum dan bangsa. Dan paling mencabar, ramai tak faham usaha dakwah. Kalau usaha membantu anak yatim, faham. Usaha membina masjid, mereka faham. Tapi usaha nak sampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada rakan-rakan kita yang belum memiliki kalimah ini, satu yang masih mencabar dan sedang mencabar. Air mata demi air mata. Tapi Alhamdulillah hari ini banyak kejayaan berkat kesabaran. Dan perjalanan masih jauh lagi.
Menerusi ilmu dan pengalaman yang dimiliki dalam bidang perbandingan agama, memudahkan lagi Datuk Haji Kamarudin dan IPSI meneruskan kerja-kerja dakwah mereka, terutama sekali dalam menyampaikan mesej Islam kepada golongan yang keliru tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 64, Ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu persamaan antara kamu dengan aku, bahawa kita sembah Allah yang satu Esa. Kalau kita tengok dan kita kaji agama lain atau terutama sekali kitab kita agama lain, di situ adanya konsep ketuhanan yang tauhid, yang tu keesaan Tuhan. Oneness of God ada. So pendekatan IPSI dengan rakan-rakan non-Muslim membawa apa yang ada bersama dengan kita. Persamaan. Semua agama mesti ada satu persamaan di mana-mana. Mesti. Dari segi kebuat baik. Malah dari segi tauhid masih ada. Terutama sekali dalam kitab Yahudi dan Nasrani. So atas alasan itu kita ada persamaan. Dan persamaan dengan ahli kitab ni, kita datang daripada Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Daripada kedua ibu bapa yang sama. Dan kita juga saling percayai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Zakaria. Kita percaya. Cuma saudara-saudara saya dari Nasrani, dia berhenti dari Nabi Isa. Saudara-saudara saya dari kalangan Yahudi berhenti di Nabi Musa. Tapi kita sebagai orang Islam mengimani ke semua Nabi. Itu persamaan. Dia tu kadang-kadang dalam dakwah ni dia perlukan simple touch. Ya, dia tidak perlu kita berceramah ke, tetapi menyantuni, bertanya kabar. Ini bertanya kabar pun nampak simple, tapi tunjuk keprihatinan. Saya selalu kata kepada staf saya, tunjuk kemesraan dan keprihatinan. Dua ni. Dan pendakwa-pendakwa kita pun, kita minta menyantuni mereka dengan penuh kemesraan, kasih sayang. Elemen kasih sayang. Inilah rahsia kepada kejayaan pertubuhan bukan kerajaan ini dalam mengembangkan syiar Islam di kalangan mereka yang mencari kebenaran dalam beragama. Selain beristiqamah dalam gerak kerja dakwah, mereka juga sentiasa menjaga kualiti kerja dengan berpegang teguh kepada slogan Jannah Kelas, iaitu sentiasa ikhlas dalam kerja ibadah tanpa ada rasa putus asa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran semasa menunaikan amanah mereka kepada golongan memerlukan bantuan. Bila kata Jannah Kelas tu maksudnya apa? Image Muslim dan non-Muslim. Dia nampak image Islam di kalangan umat Islam tu nampak tidak begitu mantap, tidak begitu profesional, tidak begitu meyakinkan. 15 tahun sudah atau 13 tahun sudah lebih kurang. Saya punya pejabat, IPSI punya pejabat bukan macam ni. Dia di kompleks masyarakat Penayang, biliknya 10 kali 10, kipas angin pun hampir nak jatuh. Bila datang seorang profesional nak peluk Islam, dia tengok bilik kita pun tak begitu mantap. Keyakinan dia akan turun. Dia tidak yakin dengan kita. You yourself who's not in a stable position. How you expect me to believe your faith? Bagaimana saya nak yakini agamamu ketika kamu pun dalam keadaan yang daif? So Islam bukan world class. Kalau world class dia selekeh. Jannah kelas dia perfect. Bila kita sebut saja Islam, di situ ada kesempurnaan. So IPSI sedaya upaya buat program pencetakan risalah. Apa sekalipun pejabat, dia mesti ada satu image yang kalau first time nampak, dia create the moment of truth. Dia create image. Dia create satu impression, oh ini mereka serius, mereka committed, mereka professional, mereka beramanah dan mereka ada hasil. So ini akan menambah keyakinan rakan-rakan non-Muslim yang berminat dengan Islam, hatta kemudian mereka dapat syahadah sebab mereka perlukan bimbingan perlindungan kita. Datuk Haji Kamarudin juga seorang yang merendah diri walaupun berbagai anugerah telah diterimanya. Ini dapat dilihat apabila beliau selalu meluangkan masa menyantuni pekerjanya seramai 15 orang walaupun jadual beliau yang padat.
Sebenarnya kalau kita tengok sirah Nabi SAW, dakwah kepada muka Islam merupakan satu sunnah yang besar, sangat besar. Saya bagi contoh, ketika Nabi SAW disuruh berdakwah, baginda turun dari Gua Hira, baginda bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang belum Islam lagi. Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq belum Islam lagi. Umar bukan Islam lagi. Tuntutan utama dalam agama Islam, even hari ini sampai hari ini, sunnah Nabi berdakwah. 13 tahun Nabi mengajar manusia menawikan Allah. Maka hari ini di dunia hari ini, hampir 6 bilion orang tidak kenal Allah dan Rasul. Tidak kenal Tauhid. Maka IPSI nampak. IPSI nak fokus mengajar mereka kepada agama Tauhid. Yani 6 bilion manusia yang tak kenal. Dan tiap-tiap hari, ratusan ribu orang meninggal dunia tanpa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkat ketulusan itu, kini mereka menyewa sebuah bangunan untuk menjalankan operasi pentadbiran dengan lebih sempurna. Kerana dalam bangunan 5 tingkat ini, terdapat perpustakaan mini, kedai buku, auditorium, pejabat, kelas, bilik kaunseling, taman dan juga surau. Apa yang saya dapat menariknya tentang Datuk, pembawakan Datuk sangat hendak membawa Islam ni satu peringkat yang sangat tinggi. So Datuk selalu tekankan kepada kami bahawa kita bukan mengejar semata-mata dunia, tapi apa perkara yang kita lakukan perlulah sehingga ke jannah kelas. Okay. Yang tu Datuk tekankan, dan benda tu memang sangat memberi kesan lah, memberi satu komitmen dengan tinggi, motivasi yang tinggi untuk kami untuk terus bekerja, memperkenalkan Islam sebagainya dalam berdakwah kepada bukan Islam. So when you finish by saying Asyhadu an la ilaha illallah, you will follow me. Then you will say, I bear witness there's no God except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once you finish that statement, you are Muslim. Okay? Now relax. Now my two questions. Do anybody force you? Do anybody bribe you? Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and inshallah hereafter.